tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan, insya-Allah kita akan sampai di Miqat Karnul Manazil dalam masa setengah jam. Jemaah haji perlu berniat sekarang. Bagi jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu' dan terus memasuki Makkah, mereka perlu berniat ihram umrah. Manakala bagi mereka yang akan melaksanakan haji ifrad, anda perlu berniat dengan ihram haji, dan bagi mereka yang menunaikan haji qiran, anda perlu berniat ihram umrah dan haji serentak. Bagi jemaah yang akan ke Madinah selepas tiba di Jeddah, anda tidak perlu berniat ihram haji atau umrah. Sebaliknya, mereka akan berniat haji atau umrah setelah berangkat dari Madinah ke Makkah di Bir Ali. Bagi jemaah yang hendak berniat ihram, tidak disyaratkan berwuduk ataupun bersuci. Jemaah haji wanita yang berada dalam haid juga boleh berniat ihram. Terima kasih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lakal mulk la sharika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Azhar Ghazali dan saya Ustaz Abdullah Khairi dalam rancangan Labbaik Allah TV Al-Hijrah pada tahun ini 1442 Hijrah. Baiklah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, fokus kami ialah memberi penghayatan kepada ibadah haji dan rukun-rukunnya. Di samping itu, kita ada perkongsian menarik daripada sahabat host saya yang sempoi ini, Ustaz Abdullah Khairi. Oi. Itu dia. Baiklah, insya-Allah kita akan bersiaran bermula 9 Julai hingga 23 Julai setiap malam jam 10 malam, dan anda juga boleh menonton di laman sosial Facebook TV Al-Hijrah. Dan yang penting yang saya nak bagi tahu, boleh kongsikan momen, video dan gambar haji anda yang menarik, dan hashtag Labbaikallah 2021 akan kita kongsikan di program ini. Baiklah, tuan-tuan, puan-puan, terima kasih sekali lagi kerana anda masih setia bersama dengan Labbaikallah, insya-Allah. Baik, episod kita kali ini Kembara Suci, Ustaz. Kembara Suci. Ustaz, bila sebut Kembara Suci, apa yang Ustaz faham dulu? Allah disebut kembara suci. Ya. Perjalanan untuk menyucikan hati. Ya. Jadi kita kena ada apa? Pertama, niat kena betul lah. Betul. Ini niat nak dapat pergi haji kan, tak apalah, tapi nak title haji. Jadi supaya dapat haji. Duk bayar dah nak bagi apa lepas ni? Orang panggil haji. Niat kena betul. Ustaz, Ustaz nak cerita banyak lagi tu, Ustaz. Tapi Ustaz, kita akan terus dulu dalam segmen. Belum ni dekat dah. Ustaz dah dulu, Ustaz. Dalam segmen tadabbur ayat Al-Quran. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Kita nak persilakan siapa hari ini, Ustaz? Hari ini, Assalamualaikum, kita akan bersama dengan orang yang semalam. Oh. Dr. Syuhada. Masya-Allah. Insya-Allah, dipersilakan. Silakan Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaif halak ya habibi? Masya-Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ala kulli hal. Anta fil bait atau fil idarah? Fil bait wal idarah. Dua dalam satu. Aywa. Insya-Allah, silakan Ustaz. Tadabbur ayat apa hari ini? Silakan. Terima kasih, insya-Allah ayat 158 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima.
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sadaqallahul Azim. Terjemahan ayat, sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar lambang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yakni berjalan dengan berulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala. Allah lagi maha mengetahui, syakirun alim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surat tadabbur pada kesempatan hari ini insya-Allah kita akan melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan ayat suci ini, tuan-tuan. Antaranya iaitu ta'zim, mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah termasuk syiar haji yang telah kita bicarakan semalam, iaitu Baitullahil Haram dan Maqam Ibrahim alaihi salam. Hari ini kita menyentuh sedikit tentang As-Safa wal Marwah. Dua bukit yang sebenarnya telah dimonopoli, telah dikotorkan dengan berhala oleh kumpulan kufar. Mereka bersa'i, tetapi mereka telah meminda kesucian agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, meletakkan berhala, dan trend diorang ni kalau sa'i dia pegang patung itu. Dia sentuh patung itu. Tetapi perkara jahiliah tersebut telah dipinda, dibersihkan daripada noda syirik, dan Nabi SAW menyebutkan setelah membacakan ayat suci ini tadi, ayat 158, maka Nabi kata, abda'u bima bada Allahu bih. Aku mulakan seperti mana yang dimulakan oleh Allah dalam Quran, As-Safa terlebih dahulu menuju ke Bukit Marwah. Sedang penonton yang saya kasih sekalian, kalau kita melihat dalam konteks manasikul haji, dalam konteks kerja-kerja haji, syiar haji ini satu perkara yang cukup dekat dengan hati kita. Membawa penghayatan kepada pengorbanan bonda kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam, Sayyidah Hajar alaihi salam yang berjuang mencari air Zam-Zam. Maka kita perhatikan bahawa cara ibadah nusuk kita, nusuk haji kita berbeza dengan apa yang dikemukakan, apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah, menyentuh patung. Tetapi Nabi SAW membetulkan persepsi ini kerana sebahagian sahabat rasa kurang selesa. Fala junaha alaih. Maksud fala junaha alaih ini diistimbatkan oleh sebagian fuqaha. Mazhab kita Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan rukun haji ialah sa'i. Innallaha kataba alaikumus sa'ya fas'au. Sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i, maka wajib kalian bersa'i. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan perkara sa'i ini tidak sampai kepada fardu tapi wajib menurut mazhab Hanafi. Tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan kita perlu mengagungkan, membesarkan, kita menghayati syiar Allah, membesarkan tuan-tuan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Perjuangan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan, menegakkan kalimah Allah, meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala di sini, maka itu dalil, itu tanda iman. Itu tahap kepatuhan kita. Allah suruh sa'i, Nabi melakukan sa'i, Nabi selepas menyempurnakan tawaf, Nabi akan solat di maqam Ibrahim, solat sunat tawaf, dan Nabi akan memasuki, tuan-tuan, Bukit As-Safa. As-Safa ini juga merupakan salah satu istiqaq asal nama bagi tasawuf. As-Safa ini sebagai mengambil sempena kemurnian, kebersihan, semangat perjuangan, tuan-tuan, maka itulah As-Safa. Ya, Doktor. Biasalah orang baca qasidah kan, Ustaz kan? Ya Rabbama kata was-Safa Muhammadin yaghfir lana ya sami'an bidu'ana. Safa Marwah. Masya Allah, Doktor. Yang bestnya, alhamdulillah, Doktor
Menarik daripada kemarin, siap ada dengan qasidah dengan ni lagi, Ada dengan peringatan, alunan ada lagi peringatan. insya-Allah. Kita Baik. bagi 5H. Insya-Allah, insya-Allah. Thank Okey, you. terima kasih banyak kepada Dr. Alhamdulillah. Syahada Kita mau atas lebih singkat penerangan. lagi. Ada Ya, satu Doktor. poin lagi. Ya, Doktor. Satu poin lagi, tadabbur kita kepada jemaah kita, penonton kita, iaitu Ya, Doktor. kita hidup ni memang kena bersaing. Betul. Betul. Sentiasa insya-Allah. kena saing. Insya-Allah. Tuan di studio, saya di rumah ni, kita bersaing sebab kita membenarkan perintah Allah. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ Okey. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا. Masya-Allah. Orang yang beriman, kita berusaha, Masya-Allah. tuan-tuan sekalian. Maka antara poin penting yang dikemukakan dalam ayat ini seperti yang disimpulkan oleh Syekhuna Al-Allamah Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Maraghi beliau, maknanya kita kena biasakan buat baik Ya. dan menghargai nikmat dan menghargai orang lain. Itu sunnah Nabi SAW. Allah Akbar. Yu'azzimun ni'mata wa indaqat. Maknanya tuan-tuan sekalian, Ya. kalau kita perhatikan, kita hargai mungkin kerajaan Saudi yang menyediakan prasarana yang sesuai. Ya. Kita hargai kawan-kawan kita, jangan kita langgar. Kita kena bertolak ansur, bukan bertolak-tolak. Kan? Jadi Betul. dalam ibadah itu Betul, yang kita betul. kena faham Ha. bahawa setiap perbuatan kita ada ganjaran, Ya. akan dibalas dengan kebaikan. Kita bersaing secara sihat, itu yang boleh kita tadabbur, boleh kita pelajari dalam konteks ayat suratul Baqarah ayat 158. Baik, Doktor. Doktor. Alhamdulillah. Masya-Allah, Allah, tabarakallah, baik. Doktor. Doktor. Satu huraian yang saya fikir masya-Allah sangat bertepatan dengan tema kita, tajuk kita pada kali ini berkenaan dengan kembar Nak suci. ucap terima kasih pada doktor. Tapi Sebab kita nak dengar banyak lagi, Ustaz. Tapi masa kita sangat-sangat suntuk. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan tadabbur kita pada besok ada lagi. Insya-Allah untuk kali ini kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini insya-Allah. selepas ini. Allahu akbar. يا الله يا الله يا الله يا الله يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, bertemu kembali. Terima kasih kepada sidang penonton yang setia dalam Labbaik Allah. Kita dah dengar tadi suara Imam Masjidil Haram. InsyaAllah. Mata duduk dekat Masjid Haram lah. Tapi Ustaz bisa jadi imam kat Masjidil Haram kan? Imam kampung lah. Walau tolin. InsyaAllah. Ustaz, tadi masa segmen yang pertama, Ya. kita nak bincang tentang kembara suci. Betul. Dan kita sebut tentang niat, Ustaz kan? Betul. Sebut niat dan kita sebut tentang macam mana ada orang yang pergi haji tapi langkah bendoi pintu, orang Terawang kata bendoi pintu dah ada niat dah. Aku balik ni orang panggil aku haji. Haji. Ya? Macam mana tu Ustaz? Ada orang pergi umrah 2 kali. Jadi dia umrah haji. Umrah. 2+1. Sebab tu niat betul. Niat kena betul. Kita Niat pergi kena betul. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kerana Allah. Okey. Yang kedua, rezeki tu kena halal. Tak nak rezeki syubhah, rezeki haram lagilah tak nak. Okey. Yang ketiga tu sebut kembara suci. Hati tu Okey. tak ada sifat-sifat mazmumah. Betul, Ustaz. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin Biqalbin salim. salim. Satu hari yang tak berguna, harta, anak, pinak, pangkat, darjat, hati yang salim, sejahtera, suci. Yang tu pentingnya orang yang nak menunaikan Ya, haji ni. ya. Sebab tu tajuk malam ni kembara suci. Kembara suci. Sebab tu kita akan bicarakan Allah Akbar. falsafah ibadah haji itu sendiri.
Dan kalau saya boleh kut sikit perkataan Tuan Guru Haji Adnan Pondok Sungai Karangan kan, dia selalu sebut dalam kuliah dia kata orang dulu berlebay-lebay baru berhaji-haji. Betul. Orang hari ini berhaji-haji baru nak berlebay-lebay. Maksudnya apa? Maksudnya lebay ini adalah panggilan kepada orang yang alim tapi belum pernah mengerjakan haji. Masa tu dia tak pakai serban. Dia tak akan pakai serban. Dia pakai kepiah putih dulu. Betul. Jadi dia dah alim tapi belum pergi haji. Betul. Maknanya orang dulu ni bila nak pergi haji dia bawa satu kembar suci ni satu bekal yang cukup. Satu persiapan ilmu yang cukup. Orang kampung saya kata preparation. Masya Allah. Orang kampung saya. Hebat kampung Ustaz ni. Ingat cak ayam orang kampung saya. Ambil Pfizer ni. Okey. Baik Ustaz. Jadi sebab itulah kalau kita lihat dalam tadabbur ayat tadi pun pentadabbur ada menekankan bagaimana konsep ilmu. Betul. Bahkan Allah Taala juga memberi peringatan faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maknanya di situ Tuhan sebut orang yang dah mewajibkan dirinya nak pergi haji Ustaz. Betul tak? Betul. Jadi dia jangan rafatha mencampuri isteri. Maknanya di situ dia dah membezakan kehendak nafsu juga dengan kehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tidak berlaku maksiat, fusuk. Betul. Yang ketiga tak berlaku pertengkaran. Biasa orang bila dah tinggal isteri ni dia lain macam Ustaz. Tapi dia mampu menahan dirinya, mampu menahan emosinya, tak berlaku pertengkaran. Betul Ustaz? Jadi benda tu semua yang kita maksudkan falsafah dalam haji kita. Allahu akbar. Okey, Itu Ustaz. maksud dia suci sungguh. Bukan Suci senang. Allahu akbar. Sebab tu saya ada cerita. Ni kita nak dengar ni Ustaz. Cerita. Cerita macam ni. Ya. Tentang Safa Marwah ni. Safa Marwah ni saya bawa ada satu jamaah. Ya Ustaz. Jamaah ni kira tak mau cerita lah nama apa kan. Selalunya kita kalau bawa jamaah yang pernah pergi 2-3 haji, 2-3 kali lah pergi umrah ke haji. Mutawif ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Dia belagak pandai semua. Sebab tu pernah saya jumpa ada seorang pakcik, saya kata, jom pergi dengan saya. Dia kata, tak nak pergi dengan saya. Dengan saya lah. Saya kata, kenapa? Dia kata, kalau pergi dengan ustaz tak syok. Pergi dengan travel lain syok. Saya kata, kenapa tak seronok dengan saya? Dia kata, Allahu Akbar, yang bawa tu bagus. Saya kata, yang bawa tu panggil apa? Dia pun senyap. Mutawasitah. Saya kata mutawasitah tu bukan najis pertengahan. Silap. Itu panggil apa? Mutawif kot. Mutawif. Silap panggil. Jangan panggil mukhalafah ya. Tapi nak bagi tahu kata alhamdulillah. Ya. Jadi saya bawa. Bawa ketika mana nak turun nak menunaikan umrah tu, dia tak nak ikut saya. Allah, tension saya. Sebab tu ingat tuan-tuan, apabila kita bawa jamaah, diuji bukan diuji dengan jamaah. Ni, diuji dengan mutawif. Kesabaran kita. Kadang-kadang kita sembang deras. Okey, kita kena sabar. Mutawif tak sabar. Jemaah hilang bukan diuji dengan jemaah kita lah. Betul. Kan kesabaran kita. Betul. Ketika saya bawa tu, masya-Allah, dia tak nak turun. Ni cerita ni panjang sikit ni, sebab ni bayar sama. Tapi nak bagi tahu kata dia tak nak turun, dia nak pergi sendiri. Ya. Saya bawa pergi tawaf, dah habis tak jumpa dia. Tiba-tiba jumpa dekat sa'i. Masya-Allah. Dia sa'i ni nak cerita ni. Cerita sa'i. Bila saya sa'i dah habis, dia tak habis lagi. Rupanya dia sa'i macam mana? Safa Marwah patah balik baru satu. Rupanya tak faham. 14 kali. 14 kali. Orang dah habis dah. Dia tak habis lagi. Kan, duk pergi saya tengok pak cik ni, cakap pandai. Tapi tak habis-habis. Saya pun nak tegur tak berani lah kan. Nanti biasalah kan. Nanti kena marah dengan saya walaupun saya duk derekah orang, dia derekah balik, jam saya. Jadi saya pun buat tak tahulah. Saya pun balik sampai subuh jumpa makcik tu. Bila jumpa makcik tu saya tanyalah, "Mana pak cik?" Pak cik tunggu sampai subuh. Ya. Bukan tunggu, dia hilang. Dia tak jumpa. Cari tak jumpa, Ustaz. Cari tak jumpa. Jadi bila tak jumpa apa yang? Saya diuji lah. Diuji. Jadi macam mana nak buat? Dia tak menangis. Ustaz, pak cik tak ada. Nak buat macam mana? Saya nak buat macam mana? Nak cari ribu orang. Bukannya sikit orang. Saya pergi depan Kaabah lah. Ya Allah, ampun dosaku. Minta ampun dosa kita kan? Ya Allah, ampun dosaku. Mungkin dengan silap aku ni jamaah hilang. Ya. Minta sungguh-sungguh. Sampai Zuhur tak datang lagi. Sampai Isya tak datang lagi. Sampai subuh tak datang. 2 hari hilang. Sa'i dah 4 kali. Tapi nak bagi tahu, pentingnya kita ni dalam pergi kena ada ilmu. Kalau tak ada bertanya. Tanya mutawif, bukan yang bawa tu orang calon-calon orang kan. Ya. Macam Ustaz Imam Muda Azhar, nampak muda tapi bukan calon-calon. Hebat ilmu dia. Tu puji tu Jack tu Jack. Orang tahu kata Jack sikit, angkat sikit kan. Hebat orangnya. Tapi nak bagi tahu. Ya. Baik. Hebatnya mereka ini. Sebab tu kena tanya. Tapi dia tak nak tanya. Ustaz nak tahu tak? Apa berlaku selepas tu? Ya Ustaz. Nak tahu tak? Nak tahu lah.
Para penonton nak tahu tak? Ustaz, Okey. Ustaz nak cerita habis kan ni? Nak cerita habis ni. Okey, sila Ustaz. Okey, saya sambung. Ketika mana hilang, cari tak jumpa. 2 hari dah saya pergi report kat polis. Oh, 2 hari Ustaz. 2 hari tak jumpa. Makcik tadi yang belagak tadi tu. Yang belagak tadi tu, dia muka dah jadi macam jebon dah. Dia jadi macam jebon dah. Datang jumpa, Ustaz, tolong. Minta. Kita nak tolong apa? Tapi sambil tu Ustaz kena sebut cerita makcik ni bukan dia seorang, ada 4 orang supaya tak terasa lah salah seorang. Tapi nak bagi tahu kata ni pengajaran, bukan kita nak kata kat siapa-siapa pengajaran. Akhirnya 2 hari tak jumpa report polis, kan. Saya pun tak tahu nak buat apa dah ini. Saya pergi sembahyang sunat taubat. Saya taubat. Minta, ya Allah, ampunlah dosa aku yang silap ni. Mungkin aku bawa ni dalam keadaan ego aku ni. Aku rasa hebat Ustaz Abdullah Khairi ni. Duk bawa selalu kan, hebat. Tak jumpa juga. Hari ketiga tak jumpa. Hari keempat jumpa, dia balik waktu Zuhur dalam keadaan lemah lonai. Ustaz, bawa sampai saya tengok, "Pakcik!" Dia tengok saya. Ni siapa ni? Oh, tu korang ajar betul lah. Saya pun dia tak kenal. Saya kata, "Pakcik ni saya Ustaz Abdul Khairi." "Ha. Pergi mana pakcik?" Dia kata rupa-rupanya dia cari hotel tu tak jumpa. Hotel tu depan aja, depan Masjid Haram. Tak jumpa hotel tu. Dia tanya orang, semua orang tak kenal. Orang tanya Ustaz Abdul Khairi pun tak kenal. Allahu Akbar, tak kenal. Akhirnya apa yang berlaku? Dia pergi, dia hanya 4 hari itu meminum air Zam-Zam saja. Ini cerita bukan cerita dongeng ni, cerita betul yang berlaku. Air Zam-Zam saja. Hanya minum Zam-Zam. Hanya minum air Zam-Zam. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah balik dalam keadaan letih semua. 4 hari dah tak makan apa. Allahu Akbar, muka pucat. Saya kata, "Pakcik pergi mana ni?" Saya kata, "Tak tahu Ustaz, saya hanya nampak Baitullahil Haram, hanya nampak sa'i Safa Marwah saja." Orang Malaysia ni tak nampak langsung. Saya kata, "Pakcik pergi mana?" "Saya jalan atas." Dia kata. Saya tengok atas tu ke mana? Ingat tak Masjid Jin? Masjid Jin. Mungkin jin bawa pergi Masjid kucing situ. syajarah semua. Dia kata sampai situ tanya semua orang tak tahu. Akbar. Allah pengajaran pada kita lah. Sebab tu ingat, niat ikhlas, hati kena salim, benda yang halal. Akhirnya satu pengajaran kat saya. Cuma yang saya nampak apa yang Ustaz kongsikan tu bukan hanya berkaitan dengan jemaah saja Ustaz. Betul. Yang Ustaz mentionkan juga tadi berkenaan dengan Ustaz sendiri pun meletakkan keadaan diri Ustaz, tempat Ustaz bagaimana untuk menyelamatkan keadaan. Ya, satu lagi. Dan tak tahan ni ada satu jemaah saya bawa daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kan. Dia kecil aja. Isteri dia besar ni. Jalan tu macam penguin orang kata kan. Dengan terasa hati. Dia bagi tahu ni. Kau milah kau jangan lepas kain ihram ni. Kalau kau lepas susah Dan. Ya. Ini cerita masa tawaf kan, masa sa'i apa semua. Masa dekat sa'i, jadi bila jalan ni, isteri dia tarik lah. Tarik sungguh. Tarik. Jalan laju, dia kecil, tarik terlucut. Cerah masa depan. Lepas tu Allah yang pakcik Akbar. dia jalan lagi. Apa kono soju aja. Soju apa bawah apa tak ada. Tapi nak bagi tahu tak, kita ni buat apa, kena ada pengajaran, kena ada ilmu, Betul. kena ada minta tanya orang. InsyaAllah kita akan kembara suci. Sebab tu Ustaz, kalau kita lihat kan macam mana ibadah haji sendiri, kalau orang dulu-dulu ni sebelum mereka pergi haji ataupun umrah, mereka mesti khatam masalah kitab Az-Zadul Hajj. Masya-Allah. Masalah kitab Ghaiyatul Muram fi Kaifiyatil Ada'il Haji Islam karangan Syekh Daud, mesti khatam. Kalau tak khatam tak berani pergi haji. Betul. Tapi kadang-kadang kita hari ni benda yang perlu kita ambil muhasabah adalah kadang-kadang hari ni semua nak pergi haji. Sedangkan Allah Taala dah bagi peringatan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Betul. Jangan kamu ibadah tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Orang pergi haji kita pun nak pergi, orang pergi umrah kita pun nak pergi. Tapi orang pergi berbekalkan ilmu, sedangkan kita pergi hanya berbekalkan semangat semata-mata. Ini muhasabah. Ikut orang. Ikut orang. Allahu Akbar. Sama juga sembahyang Niat betul dah. Kadang-kadang niat tu dah betul dah. Tapi ilmu tak ada. Kadang-kadang pergi Allah, kita sedih. Apa yang dia buat tu bila tanya kenapa buat? Tak tahu, orang lain semua buat. Kita tak mau macam tu, kita tak mau. Sebab tu pentingnya bila kita pergi dalam keadaan kita ada ilmu, buat dengan ilmu kita. Dengan ilmu. Bukan dengan semangat semata-mata. Bukan dengan semangat. Betul. Jadi kita akan rasa satu kepuasan. Balik-balik kan, orang tanya ukuh kat mana? Tak tahu. Tapi habis haji. Kan? Pergi Jabal Uhud ada? Tak tahu. Apa ni pergi haji? Banyak orang pergi macam tu, tapi tak tahu, dia ikut aja. Sebab tu tuan-tuan pentingnya Betul. dalam program Kembara
suci ini untuk kita faham, Untuk ada kita ilmu, faham. niat dan hatinya salim insya-Allah. Betul, untuk kita hayati benar-benar bagaimana yang dikatakan dengan kembar suci ini. Di sebalik ihram yang kita pakai itu, Betul. ada falsafah yang kita bawa. Kita tinggalkan pangkat kita, kita tinggalkan seragam kita tinggalkan topi kita dan sebagainya. Betul. Bahkan kita tinggalkan nama kita, kebanggaan kita. Kita hanya pergi membawa 2 helai kain dan yang paling penting kita membawa di dalam 2 helai kain itu ada seketul darah yang namanya hati. Betul. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan yang besar, ya Allah, terimalah umrah kami, terimalah haji kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan ini sebagai perkara yang sia-sia bagi kami, bahkan kembalikan kami ke Malaysia, ke tanah air sebagai seorang yang seumpama bayi yang memulakan visi dan misi yang baru. Betul Ustaz? Allah, betul. Insya-Allah itu yang kita nak sebenarnya. Kain ihram tu pun ingat, kain tu pun tidak berjahit tuan-tuan. Betul Ustaz. Punya Allah tak ada apa pada diri kita. Ustaz, saya nak cerita lagi tu, saya tahu. Saya nak cerita Banyak lagi tu. tuan-tuan ni. Banyak lagi Ustaz. Semangat ni. Tapi Ustaz di samping itu kita akan kembali penceritaan ini selepas pada ini. Bukan apa. Kalau kita nak cerita pasal hukum, banyak orang boleh cerita pasal hukum, betul tak? betul. Tapi pengalaman dia tak sama. Pengalaman tak sama. InsyaAllah kita kongsikan selepas ini. Selepas ini. Tonton, jangan ke mana-mana, saksikan bingkisan ini dahulu. InsyaAllah. Tunggu! Ghar Uhud atau Gua Uhud adalah tempat ketika sahabat-sahabat membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung ketika baginda cedera di medan peperangan. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang cedera dan syahid dalam perang Uhud ini. Tentera musyrik mencari Nabi untuk membunuh baginda dan ketika itu para sahabat Nabi membawa baginda berlindung di Gua Uhud ini. Dikatakan ada kesan darah di dinding pada batu gua ini. Bagi yang berkesempatan memanjat ke dalam gua ini akan dapat merasakan keharuman yang dikatakan darah Nabi Muhammad yang cedera pada perang Uhud ketika itu. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan, puan-puan sidang penonton kerana masih bersama dengan kami dalam Labbaik Allah. Baiklah, tadi kita menyaksikan Jabal Uhud, Ustaz. Jabal Uhud. Launuhu ahmarun. Baik. Bukit yang Nabi sayang, dia sayang Nabi. Dan bukit ini juga antara bukit yang akan mendiami syurga. Allahu Akbar. Maha kaya Allah, kalau bukit yang tidak berakal seperti manusia pun dapat masuk ke syurga, apatah lagi kita mesti berusaha menjadi ahli syurga. Sebaik-baik. Laqad khalaqnal insana fi manusia. ahsani taqwim. Insya-Allah. Takkan kita tak boleh masuk syurga. Insya-Allah. Kita kena usaha. Baiklah. Hebatnya bukit tu. Baik Ustaz. Hari ini kita masih lagi bersama dengan Banci untuk melihat situasi terkini di Mekah Al-Mukarramah. Silakan Banci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton program Labbaik Allah, Pengorbanan Kasih Abadi. Banci berada di kawasan Masjidil Haram baru selepas solat fajar.
Nanti Banci akan tunjukkan kepada anda terkini di dataran Kaabah. Beginilah keadaan di luar dataran Masjidil Haram. Tiada yang berpakaian ihram. Jika kita lihat kat sini, burung-burung merpati berterbangan. Okey, untuk segmen pertama, Banci akan bawakan anda semua ke dalam Safa Tower. Alang-alang Banci nak dah sampai kat Safa Tower ni, Banci tunjuklah keadaan semasa yang berada di sini. Restoran di hadapan ni masih ada, tapi sekejap lagi Banci akan turun untuk melihat keadaan semasa. Situasi terkini di tempat perjumpaan ataupun tempat orang cakap tempat perkumpulan jemaah-jemaah Malaysia satu ketika dahulu sebelum musim Covid di hadapan kita, iaitu restoran di Saji. Kalau kita tengok dekat sini, dan kita bayangkan dulu beratur punyalah panjang sebenarnya untuk kita dapatkan roti canai yang berharga RM3, roti canai cheese RM8, roti canai cheese campur telur RM10, roti canai telur RM6. Kalau dekat sini juga di hadapan kita penuh dengan meja satu ketika dahulu. Inilah tempat perjumpaan rakyat-rakyat Malaysia, sama ada artis, sama ada siapa-siapa pun akan berkumpul kat sini untuk menikmati teh tarik yang disediakan. Begitulah kesannya COVID-19 ni kepada orang cakap kepada perniagaan ataupun tempat berkumpulan orang Malaysia satu ketika dahulu. Lepas subuh adalah perniagaan yang paling meriah kat sini. Masih ditutup. Kalau kat sini kedai buku ditutup. Dan kat belakang-belakang tu semua masih bergelap. Hanya kedai di hadapan-hadapan sahaja yang membuka kedai sekarang ni. Assalamualaikum. Terima kasih Abang Cik kita. Alhamdulillah kita tengok tadi bagaimana di Safa Tower. Ini tempat saya selalulah. Dan kita selalu akan berada di mana? Di Saji. Di Saji. Alah, sekarang ni kosong. Nostalgia ni. Duk nampak Ustaz macam duk menelai. Ustaz teringat apa sebenarnya kat situ? Kita roti canai lah. Sebab duduk lama-lama bukan roti canai. Teh tarik dah. Teh tarik. Teh tarik dah sedap. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan, dah ditutup dah. Covid ni. Allahu Akbar. InsyaAllah kita doakan moga-moga InsyaAllah akan bertapak kembali insyaAllah. Sebab itu tempat perkumpulan kami orang Malaysia. Betul insyaAllah. Okey Ustaz. Kita ada Skype daripada rakyat Malaysia yang sekarang berada di Arab Saudi yang sedang buat persiapan untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Dia terpilih masuk dalam 60,000 tu. Kita akan tanya nanti macam mana insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Puan Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Nurul? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Puan Nurul, tahniah kerana dah sampai berada di tanah suci. Puan ya. Kami di sini masih lagi belum berpeluang, insya-Allah Puan harap tolong doakan kepada kami lah insya-Allah. Baik Puan Nurul, nak tanya sikitlah, macam mana Puan Nurul boleh terpilih sebagai jemaah haji tahun ini? Proses daftar dah. Insya-Allah alhamdulillah. Okey, sebenarnya pihak Arab Saudi telah buka permohonan untuk jemaah haji permohonan pada 13 Jun sehingga 23 Jun. Jadi pada mulanya kami masih berkira-kira lah untuk membuat permohonan. Saya membuat permohonan pada saat akhir, pada hari terakhir sebelum permohonan ditutup. Ya. Ya Puan. Jadi kami tak sangka. Silakan teruskan. Jadi saya tak sangkalah nama keluar sebab kalau ikutkan Arab Saudi nama akan keluar pada hari Jumaat 25 Jun. Ya. Tapi kami tak dapat apa-apa mesej dari pihak haji. Ya. Jadi reda ajalah pada mulanya. InsyaAllah. Jadi Puan,
Kami Puan memang saya. berada di Arab Saudi dah kan, sebab Puan menemani suami sambung belajar di Ummul Qura sebagainya. Jadi itu Puan dah menceritakan proses untuk Puan mendaftar untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Ini supaya kita tak salah faham macam mana pula tiba-tiba seorang rakyat Malaysia boleh terlepas ni kan. Memang Puan berada di sana. Baik. Cuma saya nak tanya kan ni. Yalah, Puan, perasaan Puan sekarang ni mungkin Puan boleh gambarkan sikit kepada kami insya-Allah. Silakan. Masya-Allah. Perasaan pada mulanya dapat nama keluar, dapat mesej daripada pihak Kementerian Haji. Memang saya rasa sebab terpilih menjadi salah seorang jemaah haji pada tahun ini. Salah seorang daripada hanya 60,000 daripada seluruh Arab Saudi. Masya-Allah. Terpilih untuk menjadi jemaah haji pada tahun ini. Puan Nurul, saya nak tanya satu soalan. Soalan tak nak tanya pun macam nak marah. Puan Nurul, SOP tu macam mana? Dekat sana. SOP. Okay, SOP di sini masih ketat. Untuk jemaah haji wajib sebelum permohonan wajib ada 1 dos vaksin. Cucuk vaksin. Ya, bila dah mendapat permohonan boleh walk in ke tempat pusat vaksin untuk dapatkan dos kedua. Ya, Puan. Jadi Ya, Puan, silakan. Jadi semua jemaah haji yang bakal tunaikan haji tahun ini lengkap 2 dos. Alhamdulillah. Jadi Puan, tempoh untuk menyelesaikan pekerjaan haji itu berapa hari dia bagi kepada ni jemaah kali ni? InsyaAllah kalau pakej yang saya daftar 7 hari bulan Zulhijjah kami akan berangkat ke Mina. Dan akan berakhir pada 12 Zulhijjah. 7? Memang ngam-ngam lah. Ngam-ngam. Mana tempoh yang sangat singkat Puan ya. Alhamdulillah, terima kasihlah Puan terpilih. Kami seronok ni tak terpilih ni. Ni, saya nak beritahu pada Puan Nurul, tolong ingat. Doa kami. Saya Azhar Razali, Ustaz Abdullah Khairi dan seluruh warga tim TV Al-Hijrah dan seluruh rakyat Malaysia agar diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan haji pada musim akan datang. Puan Nurul tolong doa ketika hari wukuf. Hari wukuf di Arafah. Tolong Puan tolong. Boleh kan? InsyaAllah. Terima kasih Puan Nurul. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Seronok dengar tu. Masya-Allah. Terima kasih. Ustaz. Kenapa tak pilih saya? Ustaz, kita dengar cerita Puan Nurul ni, saya pun Allah rasa macam bukan nampak dia teruja tau. Bukan. Dia rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tak boleh pergi. Tiba-tiba dia rakyat Malaysia yang terpilih. Wakil kepada semua seronoknya yang tak dapat pergi Ustaz. Kenapa tidak aku? Allahu Akbar. Bagus Ustaz, cemburu. Kita kena ada perasaan cemburu dalam melakukan ibadah. Allah tak boleh Akbar. Cemburu bila orang ada kelebihan dunia daripada kita, tapi kita kena cemburu bila seseorang itu lebih banyak ibadahnya daripada kita. Kita kena cemburu. Dan sampai itu kita doakan Puan Nurul dan lagi 60,000 jemaah yang akan mengerjakan haji pada tahun ini dipermudahkan segala urusan mereka. Dan insya-Allah moga-moga tidak ada lagi jangkitan COVID-19 di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Baik Ustaz, kita berbicara masih lagi dalam mood kembara suci Ustaz. Kita nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa 2 helai kain ihram Ustaz. Betul. Ustaz, di samping itu Ustaz, kita ada larangan ihram. Apa yang kita kena faham? Kenapa kena sampai 13 Ustaz? Allahu Akbar. Sebab kita kena ingat kan, bila kita niat saja kita dalam ihram. Mesti ada benda yang diharamkan. Betul. Tapi ada orang pun tak kisah. Entahlah haram tak haram. Betul Ustaz. Dia sampai tahap dia beranggapan ihram ni tak perlu dijaga sangat. Betul. Sedangkan kalau kita faham, ihram ni menjadikan kita ni seorang hamba Allah yang berdisiplin. Betul. Kita jaga daripada melakukan perkara yang dilarang, tak boleh senang-senang nak kejar binatang dekat tanah haram, nak patahkan pokok dan sebagainya. Dan benda tu boleh, tapi bila dah dalam ihram maka jadi haram. Sebab tu pentingnya kita memahami bila situasi ni. Kadang-kadang orang tak kisah kan. Kadang-kadang dia makan nasi tau. Dia makan nasi kan makan lepas makan. Ada pokok. Ingat tak? Nasi lekat kat gigi. Congkel gigi. Saya pernah tengok, pakcik tak boleh. Pak, kenapa tak boleh? Pokok ni pokok. Dia kata tak boleh, patahkan ni dah. Betul. Sebab itulah kalau kita tengok, uniknya Ustaz, Islam ni hanya agama yang mana mewajibkan umatnya
kena bermusafir keluar daripada tanah airnya, daripada kampung halamannya yang selesa untuk pergi ke Mekah walaupun sekali seumur hidup. Masya-Allah. Masya-Allah, hebatnya. Hebatnya kita punya pengajaran yang perlu kita ambil daripada ibadah haji dan juga umrah ini. Baiklah Ustaz, insya-Allah selepas daripada ini kita akan ada segmen yang membicarakan soalan-soalan yang lebih menyebabkan Ustaz worry lagi sekali. Semalam dia pun marah saya. Dia pun mesej peribadi, Ustaz jangan terkau. Dah. Ustaz, saya heran. Tuan-tuan, para penonton sekalian, kalau saya tak derkah, idea tak keluar. Dia jadi tak lawas kan? Jadi tak ni. Okey, kita bila kita hoi. Itu dah. Okey. Baik, insya-Allah. Jangan lupa. Teruskan setia dalam Labaikallah. Saksikan selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam Labaikallah di segmen yang terakhir. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan. Ya, insya-Allah. Nabi dah Ustaz, insya-Allah. Okey, baiklah untuk segmen kali ini, macam biasa Ustaz, kita ada persoalan dari penonton yang menanyakan kepada kita soalan-soalan. Tak tahulah kali ini UAK marah ke tak, wallahu alam. Kita saksikan soalannya. Jangan tanya pelik-pelik. Assalamualaikum Ustaz. Ada orang kampung saya bercerita, kalau jemaah haji peluk tiang jin dekat Masjidil Haram, katanya boleh memanjangkan usia, boleh bagi kekayaan. Boleh Ustaz jelaskan perkara ni tak? Dan boleh Ustaz ceritakan sejarah tiang jin ni? Aduh, tiang jin pula dah. Macam mana ni? Saya teringat ayat Quran. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kami jadikan jan. Jan ni bapa jin. Bapa jin, para penonton sekalian. Sebab tu ada orang nama Fauzan, dia panggil Jan. Jan, dia panggil anak dia bapa jin. Itu perangai dengan jin lah tu, pergi Mekah duk cari tiang jin. Kan nak kaya, nak apa nama, murah rezeki dan sebagainya. Sebab tu bagi nama elok-elok. Macam apa? Azhar. Allah. Nama macam saya. Abdullah Khairi. Hamba Allah yang baik. Dia paling baik dalam dunia ni aku. Dia Ustaz, sebenarnya dia bukan tiang jin saja tahu Ustaz. Betul. Dia cuma lah ni saya tak pasti. Ustaz dah pernah pergi tiang jin tu? Saya duk cari, rupanya dia bagi tahu dia cari pula. Tapi ada di antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Di belakang tu. Dia macam dengan kayu tu. Ustaz bisa pergi? Tak bisa pergi? Bukan, saya tengok orang saya sebutlah ada jemaah yang pergi peluk. Saya tak pergi peluk, saya tanya ni apa? Jin. Ustaz ni tiang jin. Tuan-tuan jangan cari pula. Saya bukan apa, saya nak tanya. Nak tanya dia bukan apa, takut Ustaz pergi peluk naik jin tu nanti. Okey, baik. Bukan setakat tiang jin Ustaz. Bahkan di situ juga ada tiang Aisyah dan sebagainya yang diberi gelaran-gelaran tertentu. Cuma ada pelbagai pendapat lah. Kalau kita tengok ada yang mengatakan sebagai tempat jin diikat, ada yang katakan kononnya jin yang menyumbang kepada tiang. Namun yang sebenarnya yang kita nak bincangkan di sini Ustaz adalah tindakan kita. Betul. Tindakan dan niat kita peluk itu dengan satu kepercayaan. Sama juga macam persoalan yang sebelum ini berkenaan dengan ibu duit kan. Maknanya kita kena yakin yang memberi umur panjang, yang memberi kekayaan bukanlah tiang, bukanlah ibu duit, bukanlah bapa duit, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat usaha dan doa kita. Tu nak tokah tu. Baiklah. Bahkan kita kena ingat Ustaz kan, Masjidil Haram ni tempat yang barakah. Dah duduk depan Kaabah dah. Dia minta kat jin lagi. Betul. Ya Allah. Betul. Depan Kaabah dah. Angkat tangan minta kat Kaabah dah. Ada minta jin. Wai, jin main mana? Geram tu. Aduh, tapi baguslah dia bertanya. Depa mau sebab ni benda ni berlaku. Ustaz. Ustaz, salah. Depa mau tanya pun besar nikmat dah. Ustaz duk jerkah pula kan. Bukan, ini nak bagi tahu tuan-tuan, benda yang kurafat jangan duk buatlah. Kita dah serah diri kita kerana Allah, dah niat dah elok dah. Tiba-tiba pergi sana duk ikut benda yang kurafat ni, jangan. Benda-benda yang kita nampak orang buat, kita pun tak tahu, jangan tanya dulu. Ustaz ni, tiang ni siapa? Orang peluk. Ada orang dia dekat Dapur Multazam peluk, kan? Ada orang tanya ni kenapa kena peluk kau Ustaz? Dia orang tak tahu ini ada fadilat dia. Ini apa Multazam. Nabi pernah letak dada dia di sini. Betul. Tiang jin tak ada kan? Tak ada. Ya. Jadi sebab maknanya berbalik pada perbincangan yang kita yang awal tadi, apa-apa ibadah yang kita buat mesti berlandaskan kepada ilmu. Wala taqfuma laisa laka bihil ilm. Jangan ibadah tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Ada juga yang sampai satu tahap Ustaz. Pergi ke Hajarul Aswad, tak tahu nak buat apa. Dia tanya pula nak buat apa, dia suruh jilat, kawan pun jilat. Dia tak tahu orang sebelum dia jilat tu dah ludah. Ini cerita yang kadang-kadang kita nak cerita pun tak gamak, tapi berlaku dengan sebab ilmu. Ada satu cerita. Ya Ustaz, silakan. Ada seorang pakcik ni kan. Dia rendah je. Dia kira sampai Hajarul Aswad tu dekat sini je.
Kan? Cara nak kucuk macam itulah. Dia minta ustaz tolong bawa saya pergi kucuk. Saya kata, tak kucuk tak apalah. Allah ni sunnah Nabi ustaz ni. Nak pergi juga. Maksudnya dah habis haji dah kan. Dia pergi lah. Dia pergi. Tak boleh kucuk, orang tolak. Para penonton. Lepas tu, dengan izin Allah, dia doa. Ya Allah, boleh kucuk. Boleh kucuk. Orang tolak. Masya Pergi ke Allah. sana pula. Lepas tu orang tolak lagi ustaz. Masuk lagi dalam lubang tu. Allah. Kucuk lagi. Lepas tu orang tolak pula. Lepas tu tolak lagi. Kucuk lagi. 4 Dia kali. boleh 4 kali. Masya Allah. Dia kata, ustaz, saya 4 kali ustaz. Ustaz tak dapat. Dia kutuk saya pula. Tapi memang betul lah Hajar Aswad. Memang betul lah Hajar Aswad dia cium tu. Betul lah. Ada orang kutuk Rukun Yamani. Ada. Jadi, insya-Allah. tuan-tuan, dah Allah bagi peluang insya-Allah. Ada orang boleh kutuk sampai 4 kali. Ada orang boleh duduk dekat Multazam, ada Hijr Ismail, ada orang balik Tuhan makbulkan doa dia. Yang penting kembara suci ini menyucikan hati anda. InsyaAllah. Buat apa pun dengan ilmu. Baiklah Ustaz, untuk yang terakhir sebelum kita menutup tirai untuk episod kali ini, esok ada lagi Ustaz. InsyaAllah kita akan sama-sama membacakan doa insyaAllah. Baru 2 hari. InsyaAllah. Dah rasa sayang pula. InsyaAllah. Jadi kita kena selalulah. InsyaAllah Ustaz. TV Hijrah kena panggil selalu. Okey Ustaz, insyaAllah kita teruskan berdoa dulu Ustaz, insyaAllah. Allah. Kita itu dah dengan doa. Kita doa dulu. Okey, insyaAllah doa kita pada hari ini, doa dikurniakan ilmu bermanfaat, rezeki luas dan kesembuhan kita bincang segala hari penyakit. ini. Masya-Allah. Betul Ustaz, insyaAllah. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, anugerahkan daku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas dan kesihatan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Doa tadi Ustaz, kita selalu baca waktu mana Ustaz? Sayu dekat doa ni. Insya-Allah Allah Ustaz. Jadi kita selalu baca doa ni waktu minum air Zam-Zam tu Ustaz. Betul. Insya-Allah. Khairul ma' fil ardi ma'u Zam-Zam. Itulah. Jadi Ustaz insya-Allah baik air di muka bumi. Betul Ustaz. Jadi Ustaz, insya-Allah doa yang akan kita kongsikan dalam program Labbaik Allah ni untuk 15 episod ni semua doa-doa yang menggamit nostalgia. Betul. Yang akan dibaca oleh para jemaah semasa mereka mengerjakan ibadah haji dan umrah, mesti doa ni mereka akan baca. Sengaja kita pilih doa ni untuk menggamit nostalgia insya-Allah. Kalau boleh catat. Ambil insya-Allah sebab dia manfaat untuk kita. Baik, insya-Allah. Maka dengan doa tadi berakhirlah program kita untuk episod yang kedua. Kita akan bertemu kembali esok malam pula insya-Allah. Tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Bukan Allah. InsyaAllah. 10 malam. Oi, 10 malam oi, tengoklah kami dua orang ni kan. Insya-Allah. Okey. Jangan Assalamualaikum. Lupa, Assalamualaikum. Jumpa lagi 2 rakaat pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Bye-bye. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Biasa insyaAllah. Alhamdulillah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ku persembahkan talbiah ini, walau jauh ku tatap rindu. Ku dadahkan doa ini agar dapat ku berlari ke rumahmu. Rindu padamu, oh Baitullah, kuatkanlah iman kami. Atas ujianmu yang kau beri, kau tutup segala jalan untuk